Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita berjumpa dalam video pada kali ini. Baik, hari ini Ustaz akan menyambung kembali kisah-kisah yang berlaku semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada video yang lepas Ustaz telah menceritakan tentang peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk video pada kali ini Ustaz akan menceritakan tentang perkara-perkara yang berlaku, perkara-perkara ajaib yang berlaku ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Benda ni memang ajaib. Sebelum ni tak pernah berlaku dan selepas Nabi Muhammad pun tak pernah berlaku dah lepas tu. Jadi semasa Nabi Muhammad lahir je lah benda itu berlaku dan ianya dianggap sebagai keajaiban. Kata Nabi Muhammad ni lahir, dia membawa rahmah. Dia membawa, masa lahir pun dah dapat tanda-tanda dah bahawa lahirnya seorang Rasul akhir zaman yang mana akan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Jadi Allah dah tunjuk dah antara keajaiban-keajaiban yang berlaku semasa Nabi Muhammad dah dilahirkan. Baik, hari ini saya akan kisahkanlah. Jadi minta semua para pelajar dapat memberikan perhatian yang serius, perhatian yang tumpuan yang jitu kepada kisah yang bakal Ustaz kisahkan pada hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Mari kita tengok pengenalan bagi kisah kita pada hari ini. Baik, ini adalah sebagai pengenalan pada video lepas. Pada video yang lepas Ustaz dah bagi biodata macam mana peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kita kena, sebagai umat Islam, kita kena ingat birthday. Kita diingat birthday mak ayah kita kan. Jadi birthday Nabi Muhammad pun kita kena ingat. Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Maksudnya 1400 tahun yang lalulah. 571 Masihi. Okey, baik, 12 Rabiul Awal. Ingatlah 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Baik. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di rumah Abdul Muttalib. Di mana? Di kota Mekah, di kawasan perkampungan Bani Hashim. Dia dilahirkan di rumah Tok Wan dia. Di rumah datuk dia, iaitu Abdul Muttalib. Okey, baik. Nama diberi, Abdul Muttalib yang memberi nama, iaitu nama Muhammad, yang maksud terpuji. Itu sebab kita sekarang ni kebanyakan nama-nama kita pun ada nama Muhammad. Macam nama ustaz pun ada Muhammad. Muhammad maksudnya yang terpuji. Kita ambil nama sempena Nabi Muhammad. Muhammad yang terpuji. Okey, Muhammad yang terpuji. Maksud yang Muhammad adalah yang terpuji. Baik, kisah hari ini. Keajaiban yang berlaku ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Okey. Apakah keajaiban yang berlaku? Okay, kita tengok satu persatu. Baik, keajaiban yang pertama ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan adalah apa dia? Ibu Nabi, iaitu Aminah, lahir. Ibu Nabi tak merasa sakit. Tak rasa sakit pun. Kalau kita tengok ibu kita lahirkan kita ataupun ibu kita lahirkan adik kita, mesti akan merasa kesakitan. Kadang-kadang sampai jerit, kadang-kadang sampai pengsan pun ada, dan sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad, ibu dia lahirkan Nabi Muhammad, tidak rasa sedikit pun rasa sakit. Itu adalah keajaiban. Sebab sebelum ni tak pernah orang kata lahir tu tak sakit lah kan. Tak pernah tak sakit. Tapi Nabi Muhammad, ibu dia lahirkan Nabi Muhammad, tak terasa sakit langsung. Itu adalah keajaiban yang pertama. Sekarang ni tak pernah berlaku lah kan. Orang lahir-lahir tak rasa sakit, mesti akan rasa sakit juga. Itu adalah keajaiban
pertama. Ibu dia rasa tidak sakit langsung ketika melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah Nabi Muhammad dilahirkan, tak pernah lagi bayi-bayi sebelum itu berlaku sebagaimana Nabi Muhammad ni. Okey, tubuh badan Nabi Muhammad semasa dilahirkan apa? Berseri-seri, dia bersinar, cantik, bersinar-sinar lah kan. Dan juga tubuh badannya berbau harum. Selalunya bayi, selalunya keluar-keluar dia akan bau apa? Bau baby lah, bau darah apa semua. Selepas doktor mandikan semua, barulah kita dapat baby yang bersih lah. Bayi, kamu tengok adik-adik kamu yang lahir tu, yang tu dah dimandikan. Tapi Nabi Muhammad ni dilahirkan, dia keluar-keluar tu dah bersih, berseri-seri dan juga berbau harum. Memang wangi lah, tak pakai perfume apa pun, Nabi Muhammad dah wangi. Itu keajaiban yang kedua. Keajaiban yang kedua yang tak pernah sebelum tu dan dapat kan, keluar-keluar terus wangi. Nabi Muhammad saja keluar-keluar berbau harum, badan dia berseri-seri. Okey, kita tengok keajaiban yang ketiga. Keajaiban yang ketiga yang berlaku semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa dia keajaibannya? Mata Nabi Muhammad tu bersinar-sinar. Kita tengok mata tu, jatuh cinta. Bayi yang dilahirkan oleh Aminah ni, ibu Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad ni mata dia bersinar-sinar dan seperti memakai celak. Zaman dulu kalau Arab ni pakai celak ni nampak cantik lah tu. Macam Ustaz bagi contoh. Contoh yang di bawah tu adalah mata yang memakai celak. Nampak macam wow, menarik kan. Nampak macam nampak macam handsome dan sebagainya. Itu adalah contoh mata yang memakai celak. Dia memakai celak ni macam nampak hitam sikit, nampak macam kalau sekarang ni pakai eyeliner lah. Eyeliner kalau perempuan tu pakai macam dia make up sikit. Jadi Nabi Muhammad keluar pun mata dia berseri-seri dan seperti memakai celak. Nabi Muhammad lahir-lahir dah handsome. Bukan macam kita keluar-keluar kan nampak macam dah lah nangis dan sebagainya kan. Dah tak handsome. Jadi Nabi Muhammad ni keluar, badan dah berseri-seri, berbau harum, mata pun bersinar, memakai celak, nampak macam handsome. Keluar-keluar dah bersih dan sebagainya. Itu adalah keajaiban yang ketiga yang berlaku ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi keajaiban yang berlaku ketika mana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keempat. Keajaiban yang keempat adalah Nabi Muhammad tidak menangis semasa dilahirkan. Nabi Muhammad kita keluar ni nangis-nangis kalau kita tengok video lah. Tengok video bayi yang dilahirkan ni confirm menangis. Kalau tak menangis tu na'udzubillah lah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah meninggal dunia kan. Ada dua je. Kalau bayi zaman sekarang ni kalau tak menangis tu dah meninggal. Kalau sihat walafiat, confirm menangis. Confirm menangis. Tapi Nabi Muhammad ni keluar-keluar tak menangis. Alhamdulillah, itu adalah keajaiban. Tak pernah lagi bayi dalam dunia ni yang lahir ni keluar-keluar tak menangis. Nabi Muhammad ni keluar-keluar tak menangis. Itu adalah keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi Muhammad lah. Itu ada tanda lah kan. Tak pernah lagi lah sebelum tu kalau keluar bayi tu tak menangis. Nabi Muhammad saja tidak menangis. Tak menangis dengan jerit riau kan. Riau orang Kedah ni riau, orang Kelantan dengan jerit kan. Tidak menangis. Okey. Yang kelima, keajaiban yang berlaku semasa Nabi lahir ni, apa yang Nabi buat? Kepala Nabi terangkat ke atas, maksudnya mendongak ke atas kan. Dan matanya merenung ke langit sambil dua jari baginda terangkat-angkat seperti mengira sesuatu. Jadi nampak macam Nabi duduk tengok langit kan. Macam Nabi duduk tengah mengira sesuatu. Mengira apa? Nabi tengok bintang. Tengok bintang dekat di langit. Tengok bintang di langit. Okey. Itu adalah keajaiban. Sebelum ni bayi-bayi keluar-keluar dia akan menangis, jerit dan sebagainya. Mata pun terpejam. Tapi Nabi Muhammad mata dah terbuka sambil menolak ke langit dan sebagainya. Baik, yang keenam. Ini yang saya nak kisahkan. Keajaiban. Keajaiban yang berlaku semasa Nabi lahir ni dekat satu tempat ni.
Ada sebuah kaum ni, dia menyembah apa? Menyembah api. Menyembah api. Kaum ni memang menyembah api. Api dia memang besar. Dekat gereja dia orang tu, dekat tempat sembahan tu, dia orang membuat api lah. Api ni tak pernah terpadam. Tak pernah terpadam. Sebelum ni memang tak terpadam. Api tu nak mati je, dia orang bagi hidupkan. Dia orang letak kayu dan sebagainya lah kan. Api ni tidak pernah terpadam beberapa, banyak tahun lah. Berpuluh tahun, beribu tahun lah. Tak pernah terpadam. Tetapi semasa Nabi dilahirkan, Nabi lahir, tiba-tiba Allah bagi api yang disembah tu terpadam. Jadi orang yang sembah tu semua terkejut lah. Terkejut. Sebab apa api ni terpadam tiba-tiba? Itu merupakan keajaiban ketika mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi Nabi lahir-lahir je, api yang disembah oleh masyarakat ketika itu terus terpadam. Maksudnya itu adalah tanda-tanda besar bahawa datangnya Nabi akhir zaman yang mana akan membimbing kita ke agama yang benar, iaitu agama Islam. Itu adalah tandanya. Jadi api itu tak pernah terpadam lah. Berpuluh tahun, beratus tahun, beribu tahun lah tak pernah terpadam. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, dengan izin Allah, api itu terpadam serta-merta. Jadi semua yang menyembah itu terkejut lah. Kenapa tiba-tiba je padam ni? Itu merupakan tanda lahirnya seorang Rasul akhir zaman. Baik, keajaiban yang seterusnya. Keajaiban yang seterusnya, yang ni semua orang dapat lihat. Apa dia? Munculnya bintang-bintang yang terang benderang di ufuk timur. Maksudnya dekat langit tu munculnya bintang-bintang yang memang terang lah. Memang terang, bersinar, bercahaya dan sebagainya. Dan ianya dapat disaksikan oleh seluruh penduduk di semenanjung tanah Arab. Jadi tanah Arab ni, orang Arab semua boleh tengok benda tu. Lahirnya Nabi Muhammad, dekat langit tu bintang terus bersinar-sinar, tunjukkan bahawa lahirnya seorang Nabi akhir zaman di atas muka bumi. Jadi Allah dah beri tanda, dah bagi tanda kepada masyarakat pada ketika itu bahawa lahirnya seorang Nabi yang mana akan membimbing kita ke jalan yang benar. Jadi Allah dah bagi tanda dah. Berbagai-bagai tanda. Dekat sini Ustaz dah tujuh keajaiban yang berlaku lah ketika mana Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi tak menangis, badan Nabi berbau harum, mata bersinar-sinar. Nabi apa lagi? Api tak pernah terpadam. Munculnya bintang di langit dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda keajaiban yang berlaku ketika mana lahirnya Nabi Muhammad SAW. Allah dah bagi tanda dah kepada kita bahawa itu adalah lahirnya seorang Nabi. Dan pada ketika itu kita tak nampak lagi lah kan, masyarakat Arab pada ketika itu macam dapat rasalah kekaguman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah antara tanda-tanda yang berlaku dalam ketika mana Nabi dilahirkan. Baik, jadi kita harap kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah pada hari ini. Sesungguhnya Nabi Muhammad tu, dia lahirnya Nabi Muhammad itu bersama-sama keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita lah. Jadi kita kena mengambil pengajaran bahawa Nabi Muhammad ni adalah seorang Rasul yang mana kita perlu percaya dan juga kita perlu ikut segala seruannya untuk kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ saja kisah Ustaz pada hari ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang untuk kisah-kisah yang menarik, dan insya-Allah semoga kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Baik, sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.